السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Alitan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya kita sambung pelajaran Tauhid kita, Jawharatut Tauhid, muka surat 104. Bait syair yang ke-23. Bait syair yang ke-23, ya. Tajuknya kita masuk dah membincang sifat wujud, qidam dan baqa. Dalam bait syair ni ada 3 nak dibincang. Sifat wujud, sifat qidam dan sifat baqa. Bunyi syairnya, fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqa'un la yusabu bil adam. Itu dia punya syairnya. Terjemahannya, maka wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Dan wajib juga bersifat qidam. Begitu juga wajib bersifat baqa. Yang tidak dicampuri dengan adam. Tak dicampuri dengan tiada. Mana wujud Allah SWT, wujud yang qidam dan baqa, tidak menerima tiada. Itu dia punya bait syair. Baik, sebelum kita baca huraian tu, kita kena tengok dulu pelajaran kita, ya, urutan pelajaran kita. Jadi pelajaran kita itulah kita nak membincang tentang tauhid kita ni ada 3 perbincangan. 1, uluhiyah, bab ketuhanan. Yang keduanya an-nubuwah, tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar melalui Al-Quran dan hadis. 3 je dalam perbincangan tauhid. Jadi sekarang ni kita mula berbincang tentang uluhiyah. Bila bincang uluhiyah ni, kita melalui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelajari nanti sifat yang wajib ada 20. Lawannya yang mustahil ada 20. Lepas tu yang harus ada 1. Maka sifat yang wajib yang 20 tu pula dibahagikan dia kepada 4. 1 nafsiyah, ada 1 sifat daripada 20. Yang kedua salbiyah, ada 5 sifat daripada 20. Yang ketiga ma'ani, ada 7 sifat daripada 20. Yang keempat maknawiyah, ada 7 juga daripada 20. Kemudian kita mulakan nafsiyah ini dengan sifat wujud. Ya,
Atau yang mula kita nak bincang wujud, nanti kita bincang apa takrif wujud. Ya. Kemudian wujud tu sifat nafsiyah, apa takrif sifat nafsiyah. Baik, itu huraian yang nanti kita bincang. Jadi tajuknya di sinilah, mula daripada uluhiyah yang wajib dulu, ambil satu nafsiyah. Nanti kemudian salbiyah, ma'ani, manawiyah. Bila dah selesai yang wajib ni, baru nanti yang mustahil, baru nanti yang harus. Bila selesai pula uluhiyah ni, baru kepada nubuah, kenabian. Selesai nubuah, baru sam'iyat. Dia ada 3 saja tajuk dalam kitab kita tu dibincang. Baik, kita bincang hari ni tentang wujud ni. Jadi saya bacakan kitab tu, mana panduan tu dekat papan putih tu untuk kita melihat di mana perbincangan kita. Sebab kalau kita tak lihat daripada perbincangan tu, dia huraiannya panjang macam-macam, ya, seolah-olahnya kita lupa daripada tajuk besar perbincangan kita. Jadi kita tengoklah dekat situ. Jadi hari ni dekat wujud saja. Wujud itu sifat nafsiyah. Itu nak dibincang hari ni wujud. Baik, dia kata ilmu tauhid terbahagi kepada 3 bahagian saja. Ilahiyat, uluhiyah tu, nabawiyat, nubuah tu, sam'iyat, yang saya tulis itulah ada 3. Ilahiyat, ketuhanan adalah perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubung dengan ilmu ketuhanan ataupun berhubung dengan ilahiyah. Nanti dibincang yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu ilahiyah, ada 3. Kemudian yang kedua, nabawiyat atau nubuah adalah perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubungan dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, sam'iyat adalah perbahasan tentang masalah-masalah yang hukumnya tidaklah terdapat. Kita tak tahu hukum itu, kita tak dapat hukum itu kecuali daripada daripada pendengaran kita melalui Al-Quran dan hadis. Maka dinamakan dia itu sam'iyat. Contohnya syurga. Kita tak pernah jumpa syurga, tak pernah lihat, tapi Quran sebut. Itu kita pelajari dalam tauhid. Baik, itu perbincangan tauhid kita ni. Sebab kita dah masuk kepada bab yang kedua ni, masuk perbincangan kita. Yang dulu mukadimah je bab 1 tu. Tentang Alhamdulillah, selawat, Nabi, Rasul, hari kiamat, kita bincang dulu. Ini masuk dalam tauhid. Tajuk perbincangan kita ada 3 itulah. Dan musannif mulai mentafsil, mulai menghurai yang demikian itu dengan mendahulukan ilahiyat. Didahulukan uluhiyah dulu, ketuhanan dulu. Daripada kenabian, sam'iyat, 3 itu didahulukan ilahiyat. Kenapa? Dari yang lain, kerana hubungannya dengan hak Allah SWT. Sebab kita bincang uluhiyah ni adalah hubung kait dengan Allah Ta'ala. Sedangkan yang berhubungan dengan Allah itu didahulukan daripada yang lainnya. Mesti didahulukan yang Allah punya daripada yang lain-lain. Itu satu huraiannya lah. Ya. Dan dalam ilahiyat ni pula, dalam uluhiyah ketuhanan ni, musannif memulakan pula dengan yang wajib dulu. Kenapa tak bincang yang mustahil? Kenapa tak bincang yang harus? Yang wajib dulu. Nombor 1. Kerana kemuliaannya. Yang wajib itu yang mulia. Kemudian perkara yang wajib itu diawali pula dengan wujud. Kemudian yang wajib itu pun kenapa dibincang pula pertama wujud? Tidak kalam, tidak kudrat, tidak iradat, tidak sama, tidak basar. Mula-mula yang wajib itu wujud dulu. Apa sebab? Ya, wajib itu diawali dengan wujud dulu. Kerana dia, wujud itu seperti asal. Wujud itu asal, pangkal, pokok. Ataupun pokok. Dan yang lainnya itu seperti cabang. Yang lain pada wujud sifat 20 tu cabang aja. Kalau pokok tak ada, di mana nak letak cabang? Jadi bincang pokok dulu, wujud dulu. Kerana perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala serta perkara yang harus, yang jaiz pada hak Allah SWT tidaklah dapat dipahami kecuali sesudah menghukumkan wajibnya wujud bagi Allah SWT. Kalau dah dapat kita, dia meletakkan Allah SWT itu wajibul wujud, barulah ada perbincangan yang lain-lain. Yang lain tu sebagai dahan cabang saja. Dia wujud itu sebagai pokok asalnya.
Jadi wujud itu didahulukan daripada yang lain-lain. Sebelum qidam, sebelum baqa. Sebelum yang mustahil, sebelum yang harus. Maka yang wajib itu wujud dulu, didahulukan. Di asas. Tak ada wujud, mana ada yang lain-lain. Jadi jelaskan dulu wujud itu. Baik. Makna dari keadaan Allah Ta'ala itu wujud. Ini baru apa takrif wujud. Makna dari keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajib adanya. Bukan harus ada. Bukan mustahil ada. Tidak. Wajibul wujud. Bila sebut wajibul wujud dulu dalam muqaddimah tu. Perkara yang mesti ada. Akal tak terima dia tak ada. Itu wajib dalam tauhid. Dulu awal-awal dah dijelaskan dalam bab pertama. Makna daripada keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud, mesti ada, adalah bahawa tidak boleh ada padanya Adam. Tak boleh ada pada wujud Allah SWT itu tiada. Maksudnya, awal, akhir ke tengah-tengah dia tak boleh menerima tiada. Itu dinamakan wajibul wujud. Bila bincang macam tu, kita ni wujud juga. Tapi bukan wajibul wujud. Sebab wujud kita menerima tiada. Sebelum ni kita tak ada. Sekarang memang adalah. Akhir nanti tak ada juga. Jadi itu bukan wajibul wujud. Itu dinamakan jaizul wujud saja. Harus saja wujud kita ni. Jadi berlain. Jadi istilah wajibul wujud itu tidak menerima tiada. Tidak boleh ada padanya pada Allah SWT itu Adam. Tak ada. Maka tidaklah dia menerima Adam. Tidaklah dia menerima tiada yang dinamakan wajibul wujud itu. Tidak pada azali, yakni masa lalu yang tidak berawal. Jadi maknanya Allah SWT itu qidam. Sejak azali pun tak menerima tiada. Kita, tuan-tuan, azali dulu kita menerima tiada. Azali. Kita tak tahu permulaan kita azal. Sejak azali dulu kita tak ada. Bila diadakan ni baru ada. Allah SWT macam tu ke? Sejak azali ada tiada ke? Tidak. Itu dinamakan Allah SWT itu qidam. Jadi kita ni azali kita tak ada, sekarang ada, tapi tak boleh dikatakan qidam. Masih lagi ada kita ni ada yang baru. Dulu juga awal tu dibincang, apa beza antara azali dengan qidam? Atau qadim. Azali tak ada awal, tak ada permulaan. Qidam pun tak ada permulaan. Tapi qidam hanya boleh diguna kepada yang wajibul wujud saja. Adapun azali boleh diguna kepada yang tak ada dan boleh guna kepada yang ada. Jadi oleh sebab itu kita tak ada dulu sejak azali. Jangan disebut kita tak ada dulu sejak qidam. Tak boleh, kita bukan qidam. Dulu ingat dah permulaan muqaddimah dulu dibincang. Penggunaan azali dengan qidam. Dua-dua tu tak ada permulaan. Tapi qidam hanya untuk yang wajibul wujud saja. Qidam. Adapun azali boleh diguna kepada yang tak ada pun boleh, diguna kepada yang ada pun boleh. Sejak azali kita dulu tak ada. Tapi bila diadakan, maka tak ada tu padam. Jadi ada. Nanti pula akhirnya kita tak ada pula. Jadi mana kita menerima tiada. Jadi bila menerima tiada, itu bukan wajibul wujud. Yang wajibul wujud, dia tak menerima tiada. Azali ke, di hujung ke, tak ada. Tengah-tengah ke, lagi tak ada. Itu yang dikatakan dia, ya, tidak pada azali, yakni masa lalu yang tidak berawal. Maksudnya Allah SWT tak ada permulaan wujudnya. Dan tidak pula pada abadi, masa hadapan yang tidak terbatas, maka dia baqa. Jadi wujud Allah SWT wujud yang qidam, wujud Allah SWT wujud yang baqa. Jadi tiga-tiga sifat ni, pendekatan ulama ni, Ibrahim Laqani, dihurai oleh Ibrahim Bajuri ni, cara menghuraikan wujud itu kena kembarkan sekali dengan qidam dan baqa. Sebab wujud Allah SWT wujud yang qidam dan baqa. Sebab wajibul wujud Allah SWT itu tidak menerima tiada. Qidam tak menerima tiada. Baqa tidak menerima tiada. Sampai bila-bila. Itu banyak kekal. Dan tidak ada awal dan tidak ada akhir itu.
Baik, itu sedikit penjelasan mengenai tentang wujud, sifat wujud yang pertama, iaitu ialah wajibul wujud. Dan dalil di atas wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Adalah bahawa anda berkata, kita kata, wajibul wujud Allah SWT, dalilnya Allah itu wajib keperluan alam padanya. Jadi bila kita cakap Allah itu wajib, wajib dalam tauhid maknanya mesti keperluan alam kepadanya. Seluruh alam berhajat kepada Allah SWT. Atau kalau dalam istilah nanti pembahagian sifat 20 tu namanya iftiqar. Kulli ma adahu ilaihi. Lain pada Allah SWT, semua berhajat kepada Allah SWT. Itu dinamakan wajibul wujud. Semua lain pada Allah SWT berhajat kepada Allah SWT. Bukan manusia saja. Jin ke, syaitan ke, iblis ke, langit ke, bumi ke, malaikat ke, semuanya berhajat pada Allah SWT. Jadi bila semua tumpu kepada Allah SWT, maka yang ditumpu semua itu mestilah wajibul wujud. Itu istilahnya iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Berhajat lain pada Allah SWT, semua berhajat kepada Allah SWT. Kalau kita cakap macam tu, itu adalah bukti yang tempat tumpu berhajat semua itu adalah wajibul wujud. Tak menerima tiada. Itu yang wujudnya qidam dan baqa. Dan tiap-tiap zat yang alam ini wajib memerlukan padanya. Jadi kalau zat yang diperlukan oleh seluruh alam ni kepada dia, maka dia wajibul wujud. Maka kewujudannya mestilah wajibul wujud. Tak menerima tiada. Maka dihasilkanlah bahawa Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Jadi kalau begitu seluruh alam semua berhajat kepada Allah SWT. Itu namanya iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Berhajat tiap-tiap lain pada Allah SWT, semua berhajat kepada dia. Maka yang dihajati oleh semua alam, semua makhluk itu, maka zat itu mestilah zat wajibul wujud. Ataupun dalil akli dia. Dalil daripada yang surah. Ini kalau dalam bahasa Arab di mana qadiyah surah dicampur dengan qadiyah kubra, maka dapat dia punya natijah. Apa dia surahnya? Qadiyah surah tu yang kecil. Apa dia yang kecil? Kalau dalam bahasa Arab tu contohnya, yang kecil al-alam mutaghayyir. Jadi seluruh alam ini, makhluk ini yang berhajat semua pada Allah SWT, apa dia? Mutaghayyirun, dia berubah-ubah. Bila berubah-ubah tu alam lah. Bila berubah-ubah tu makhluk lah. Itu qadiyah surah. Dicantum dengan qadiyah yang kubra, al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Tiap-tiap yang berubah itu adalah baru. Maka kalau begitu jawapannya, alam ini adalah baru. Al-alam hadisun, alam ini baru. Bila alam ini baru, semuanya lain pada Allah SWT berhajat kepada dia. Bila berhajat kepada dia, maka yang dihajati oleh semua itu mestilah wajibul wujud. Itu kalau dalam pasal di sini terjemah ke bahasa Arabnya. Dalil daripada yang sugra adalah apa-apa yang telah terdahulu. Maksudnya apa-apa yang ada permulaan. Bahawa alam ini hadis, alam ini baharu. Dan tiap-tiap yang baharu, yang hadis, memerlukan kepada muhdis, memerlukan kepada zat yang membaharukan ataupun zat yang menjadikan. Jadi Allah itu yang menjadikanlah, sebab seluruh lain pada Allah SWT berhajat kepada Allah SWT. Itu nanti dinamakan dia sifat iftiqar kulli ma adah. Sebab Allah SWT sifat iftiqar dalam 20 tu nanti, itu kalau dipecah kepada dua, sifat 20 tu dia, iftiqar ada 9, istighna ada 11. Sifat iftiqar tu itulah bermula daripada wahdaniyat. Sebab yang lain semua berhajat kepada dia. Sebab dia Maha Esa. Dia tak ada pergi sana, pergi sana, pergi sana. Dia semua tumpu dekat dia. Wahdaniyat. Yang kedua, kudrat. Yang ketiga, iradat. Yang keempat, ilmu. Yang keenam, yang kelima, hayat.
Lepas tu qadiran, muridan, qudrat, iradat, qudrat, iradat, ilmu. Itu satu wahdaniyat. Yang keduanya qudrat. Yang ketiganya iradat. Yang keempatnya ilmu. Apa dia? Oh, yang keempat hayat. Yang kelima qadiran, muridan, aliman, hayyan. Jadi ada 9 tu namanya sifat iftiqar. Jadi kenapa yang lain berhajat pada Allah SWT? Sebab dia wahdaniyat, dia asa, Maha Esa. Kalau dia 2, 3, nanti belah 2. Nanti macam pilihan raya pula, Prabowo lain pula, dia Anies lain. Jadi kalau sekarang lah di Indonesia. Ini dia satu saja. Jadi mesti dia wahdaniyat, oleh sebab semua tumpu pada dia. Yang kedua, mesti dia kudrat. Dia kuasa, menguasai semuanya. Kalau dia tak kuasa, minta tolong ke orang, dia tak tumpu pada dia. Iradat, mesti dia dapat menentukan apa saja. Kemudian, ilmu. Ya, mestilah dia mengetahui. Kemudian, hayat. Nanti qadiran, muridan, aliman, hayyan. Itu sifat maknawiyah. Maka 9 sifat itu namanya sifat iftiqar. Adapun baki yang 11 itu, iaitulah namanya sifat istighna. Istighna itu istighna'un ilah an kulli ma ada. Allah terkaya, tak perlu yang lain. Dia tak perlu yang lain. Sebab dia kaya. Itu yang mestilah wujud, mestilah qidam, mestilah baqa, mestilah baqa palatu ta'ala lil hawadis, mestilah qiyamu ta'ala binafsih, mestilah dia sama, mestilah dia basar, mestilah dia kalam, mestilah kaunu ta'ala sami'an, basiran, mutakaliman. Ada 11 itu sifat istighna namanya. Nanti bila habis itu sifat 20 tu, kita bagikan daripada 4 tu bagi pula pada 2. Nak menguatkan apa makna iftiqar, apa makna istighna tu. Macam tu. Jadi oleh sebab itu, dalilnya ni, ya, bila semua yang baharu ni tumpu kepada Allah SWT, maka Allah SWT itu mestilah dia zat yang wajibul wujud. Jadi yang lain itu semuanya ada permulaan. Terdahulu tu ada permulaan. Bahawa alam ini baharu. Ya, dan tiap-tiap yang hadis yang baharu memerlukan kepada muhdis. Memerlukan kepada yang menjadikan yang membaharukan. Jadi seluruh alam berhajat pada Allah SWT. Dalil daripada yang kubra, qadiyah kubra pula adalah bahawa Allah Ta'ala itu kalau tidak wajibul wujud, kalau Allah SWT bukan wajibul wujud, wujudnya macam kita misalnya menerima tiada. Nah, saya adalah dia itu jaizul wujud. Nah, saya lah wujud Allah SWT harus, bukan wajib. Macam kita lah. Maka memerlukan dia kepada muhdis. Kalau dia baharu, macam kita, dia memerlukan ada yang menjadikan Allah SWT. Dan muhdisnya Allah SWT pun juga memerlukan lagi pada muhdis yang lain. Yang menjadikan Allah perlu pula dia menjadikan. Yang menjadikan perlu pula dia menjadikan. Maka jika perkara itu kembali ke awal secara langsung atau dengan wasitah, maka dia adalah daur. Itu namanya mustahil itu. Dia kalau misalnya Allah SWT itu, katakanlah A misalnya. Dia perlu kepada B. B perlu kepada A misalnya. Dia berulang macam tu. Itu tidak wajibul wujud. Katakanlah kalau A ini misalnya baharu. Ya, dia perlu kepada yang membaharukan. B ini juga baharu, perlu pada yang membaharukan. Jadi dia berpusing. Itu dinamakan kalau 3, A, B, C, 3. A perlu pada B. B perlu pada C. C perlu pada A. Jadi berpusing juga. Itu akal tak terima. Jadi oleh sebab itu yang muhdis, yang membaharukan itu, yang menjadikan itu, satu saja. Maka bila satu, maka Allah saja yang wajibul wujud. Lain pada Allah SWT bukan wajibul wujud. Itu secara mantiknya lah. Kalau dalam bahasa Arab secara mantik, qadiyah sughra, cantum ke qadiyah kubra, maka dapat kita dia punya qadiyahnya, ya, maka dapat dia punya jawapan tu Allah SWT saja yang wajibul wujud. Maka memerlukan dia kepada muhdis yang membaharukan, dan muhdisnya pula memerlukan lagi kepada muhdis yang lain.
Maka jika perkara itu kembali ke awal, A balik pada B, B balik pada A balik pada B, B balik pada A, kalau 2, kalau 3, kalau 4, macam tu juga lah berbalik-balik, maka itu dinamakan dia daur. Kerana berputarnya perkara itu, ya, dan kembali kepada awal. Sebab yang pertama kembali pada yang kedua, yang kedua kembali pada pertama, berpusing. Kalau dia 3, ya, kembali pada kedua, kedua kembali pada 3, 3 kembali pada pertama balik. Jadi berputar, itu namanya daur, akal tak terima. Sedangkan jika muhdis itu terus menerus pula secara satu persatu hingga tak ada batas, katakanlah misalnya A itu dia perlu kepada B, B perlu pada C, C perlu pada D, D itu terus sampai tak habis-habis, itu pun tak terima juga. Itu dinamakan tasalsul, berantaian, tidak putus-putus, juga akal tak terima juga. Ya, kalau begitu, sedangkan jika muhdis itu terus menerus secara satu persatu hingga batas yang tiada akhirnya, tak ada kesudahan, maka dia adalah tasalsul. Kerana berantainya perkara itu terus menerus pun akal tak terima juga. Sedangkan wajibul wujud itu, ya, dia menjadikan segala yang baharu ini, yang lain tidak, ya, yang lain-lainnya itu semua tumpu kepada dia, tak ada tempat lain tumpuan, maka tentulah dia, ya, yang menjadikan yang seluruh yang baharu ini wajibul wujud. Jadi yang wajibul wujud ni Allah SWT saja. Dan tiap-tiap daripada daur dan tiap-tiap daripada tasalsul, daur tadi pusing, kembali balik pada awal, tasalsul, sambung menyambung sampai tak ada kesudahan, adalah muhal, iaitu mustahil. Mustahil maksudnya akal tak terima. Maka apa saja yang membawa kepadanya, yakni memerlukan kepada Allah SWT, kepada muhdis, kalau Allah SWT itu berperlu kepada yang menjadikan, adalah muhal juga, maka mustahil, akal tak terima. Lalu apa saja yang membawa kepadanya, memerlukan kepada muhdis itu, yakni keadaannya yang bukan wajibul wujud. Kalau Allah itu bukan wajibul wujud, adalah mustahil pula, akal tak terima. Dan jika mustahil keadaannya Allah Ta'ala yang bukan wajibul wujud, kalau Allah SWT itu mustahil, akal tak terima, dia bukan wajibul wujud, maka tegaklah keadaannya, keadaan Allah SWT itu yang wajibul wujud. Jadi mestilah Allah SWT wajibul wujud, dan dialah yang dicari. Itu dalil akal. Jadi itulah yang kita kendaki bila bincang tentang wujud ini. Baik, dia nak terangkan bahasa Arab dalam ilmu tauhid. Apa ta'rif daur, apa ta'rif tasalsul. Ini cara ringkaslah. Hakikat daur adalah tawaqqufu syai'in ala ma tawaqqafa alaihi imma bi martabatin aw kasurah. Tergantungnya sesuatu atas apa-apa yang dia tergantung atasnya. Ada kalanya dengan satu tingkatan ataupun lebih. Macam A tadi berhajat kepada B, B berhajat kepada A. Itu maknanya dua saja tergantung A kepada B, B tergantung kepada A. Ataupun dia lebih, au kasura itu A berhajat kepada B, B berhajat kepada C. C berhajat pada A pula. Ataupun dia 4, A berhajat kepada B, B berhajat pada C, C berhajat pada D, D berhajat kepada A balik, putar balik begitu. Itu dinamakan dia daur, pusingan. Itu istilah dalam tauhid. Kemudian tasalsul apa dia? Sedangkan tasalsul itu tarattubu umurin ghaira mutanahiyatin. Ya, urutannya beberapa perkara dalam keadaan tidak terhenti. Maksudnya bersambung-sambung. A perlu pada B, B perlu pada C, C perlu pada D, D pada E, E, F, F sampailah ke ujung itu. Itu juga tidak diterima oleh akal. Itu namanya tasalsul. Berantaian, bersambungan, tidak ada habis-habis. Sedangkan, ya, wajibul wujud itu hanya Allah SWT saja. Jadi semuanya terhenti kepada Allah. Atau ibtiqar kulli ma adahu ilaihi. Mengenai sebabnya daur dan tasalsul itu, ya, adalah disebabkan lazimnya atasnya keadaan. Mengenai sebabnya daur itu mustahil. Kenapa daur itu mustahil, akal tak terima? Adalah disebabkan lazim, mesti atasnya keadaan sesuatu yang tunggal mendahului atas dirinya.
Kalau dia satu mendahului daripada dirinya, sambil dia juga didahului dengannya pula. Dia terdahulu dan dia didahului. Jadi mana-mana akal boleh terima. Jadi sedangkan Allah SWT qidam. Tak ada awal. Akhir. Tak ada baqa. Jadi wujud Allah SWT wajibul wujud itu tidak menerima tiada. Maka dia tidak ada daur ini. Sebab daur ini, ya, kenapa mustahil? Mula dia dulu. Lepas pula didahului pula. Jadi macam mana tu? Akal tak terima. Jadi A menjadikan B. B menjadikan A. Jadi siapa dulu tu? Bila A menjadikan B, A dulu. Tapi bila B menjadikan A pula, B dulu. Jadi dia mendahului dan didahului. Itu akal tak terima. Atau cara logik akal lah. Kalau kita bincang tu. Cara mantiknya. Mendahului atas dirinya. Sambil dia juga didahului dengannya. Maka jika kita mengharuskan, katakanlah kita buat analogi lah. Kalau kita mengharuskan bahawa Zaid menjadikan Ammar. Zaid itu Zaid lah. Menjadikan Ammar. A Ammar. Dan Ammar pula menjadikan Zaid. Jadi siapa dulu tu? Siapa yang kemudian? Boleh terima ke akal? Mula Zaid menjadikan Ammar. Okeylah. Tapi kalau Ammar menjadikan Zaid pula, yang tu yang akal tak boleh terima tu. Tak tergambar pada akal macam tu. Zaid menjadikan Ammar. Dan Ammar pula menjadikan Zaid. Bila begitu lazimlah bahawa si Zaid terdahulu. Kalau Zaid menjadikan Ammar. Atas dirinya, dialah nombor satu. Serta terkemudian pula daripadanya. Bila Ammar menjadikan Zaid pula, dia kemudian pula. Jadi akal tak boleh terima. Begitu juga Ammar. Jadi oleh itulah itu analoginya daur itu tak ada pada Allah SWT. Tasalsul pun tak ada pada Allah SWT. Maka bila tak ada itu, dia wajibul wujud. Kerana wujud Allah SWT yang qidam tak ada permulaan, yang baqa tak ada kesudahan. Begitulah kesimpulannya. Baik. Itu mengenai tentang sifat wujud. Bincang pula mengenai tentang wujud ni. Allahu Akbar. Ni wujud ni pula tuan-tuan. Cuba kita termenung. Sekarang ni saya soal lah. Ustaz ada tak hari ni? Ada. Ada tu wujud lah. Cuba tunjuk mana wujud Ustaz tu. Ini diri saya. Jadi itu yang dibincang oleh ulama. Jadi wujud itu sifat lain pada zat ke ataupun wujud itu zat itu ke? Ini yang wujud ni. Oleh situ kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wujudnya adalah ainuz zat. Wujud itu ain zat itulah. Tapi kenapa dinamakan sifat? Sifat wujud. Ni Abu Hasan Asy'ari, wujud itu dibincang ainuz zat. Zat itulah yang wujud. Wujud itulah zat. Maka dinamakan dia sifat itu sifat nafsiyah. Sifat diri. Wujud itu kalau nak dikatakan sifat, sifat diri. Contoh tadilah, Ustaz ada tak hari ni? Ada. Cuba cari ada tu. Pada diri saya ni lah. Jadi diri saya ni lah yang wujud. Yang wujud tu diri saya ni lah. Nak keluarkan tak boleh. Baik. Ini perbincangan ni pula. Dekat hujung tu dia kata, kalau tak dapat pun tak apalah. Ini tidak jadi fardu ain kepada setiap mukallaf. Sebab ini rawamidul ilmul kalam. Kerumitan ilmu tauhid macam tu. Tapi baik di hujung tu ditutup. Kalau tidak pening kepala kita. Allah Ustaz, aku tak dapat. Dia kata, pening nak cari wujud ni. Rupanya itu rawamidul ilmil kalam. Kerumitan ilmu tauhid macam tu. Tak dapat pun tak apalah. Itu tidak masuk fardu ain. Semua mukallaf dapat memahami yang wujud itu ainuzat. Kita katakan Allah wujud sudahlah. Jadi wujud itu apa dia, ain zat ke, ya, bukan zat ke, di luar zat ke, tambahan ke, apa, maka dinamakan dia itu sifat nafsiyah saja sudahlah. Baik, saya baca jugalah. Nanti kita tengok situ ya. Jadi
Yang dikatakan wujud itu dibincang. Tadi sifat wujud dah kita bincang. Wajibul wujud Allah SWT. Dalilnya dah ada. Tidak ada daur, tidak ada tasalsul. Mengenai wujud, para ulama berselisih pendapat dalam memahami maksudnya. Berkatalah Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, al-wujud ainul mawjud. Wujud itu ain zat itulah. Zat itulah yang wujud, wujud itulah zat itu. Wujud itu adalah ain mawjud. Mawjud itu punya zat lah. Atau mawjud itu sendiri. Ataupun zat itu sendirilah yang wujud. Macam tadilah. Ustaz ada. Mana dia? Tu ditunjuk. Dia itu diri saya. Jadi yang ada tu diri itulah yang ada. Yang ada tu diri itulah. Itu namanya sifat nafsiyah. Kalau nak dikatakan sifat, dia sifat nafsi. Sifat diri itu sendiri. Dan terhadap ibarat Asy'ari, ibarat Abu Hasan Asy'ari ini pun dibincang oleh ulama juga, khilaf juga ulama membincang. Jadi diandaikan kata Abu Hasan Asy'ari ini boleh jadi begini, boleh jadi begini. Diperselisihkan maksudnya. Sebahagian ulama menetapkan ibarat tersebut atas makna zahirnya, makna zahir. Hingga dalam menghitung wujud itu sebagai sifat adalah dengan tasamuh majaz. Kenapa kalau dia wujud itu ain zat dinamakan sifat wujud? Jadi disebutkan sifat wujud itu menyebutnya itu adalah secara majazi saja. Tasamuh dalam bahasa Arab. Secara pinjaman saja. Tak sebut sifat, tak kena juga. Sebut sifat, dia bukan lain pada zat. Dia diri zat itu sendiri. Tapi kena sebut juga. Kerana dia jatuh sebagai sifat. Ya, pada semata-mata lafaz, pada lafaz saja sifat wujud. Seperti diucapkan, ya, seperti ya diucapkan, kita ucapkan tu Allah itu maujud. Jadi maujud itu jangannya Allah aja lah kan. Tapi tak sedap pula kalau tak disebut Allah itu maujud. Allah itu wujud. Kalau sebut Allah saja, tapi kena sebut Allah itu maujud. Jadi sebut maujud itu, ialah sifat wujud itu tasamuh. Tasamuh tu maknanya itu majaz saja, disebut pada bahasa saja. Nak tak sebut, tak sedap pula. Jadi sebut. Tapi wujud itu diri zat itulah. Jadi yang kena sebut ialah Allah je lah. Tapi kena sebut ya Allah itu maujud. Baik. Tadi bunyi mau azan ke? Dia boleh cerita tauhid ni dia panjang. Sila wajib azan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب السماء والصلاة الفرد آتي سيدنا محمد وسيلة وشرف ودرجة عالية وضع مقاما محمودة وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan, kita habiskan cerita wujud ini. Nanti kita masuk pada qidam yang kedua. Sampai dah, insyaAllah boleh sampai lah. Baik, kita sambung tadi. Dia kata, itu Abu Hasan Asy'ari punya ungkapan al-wujud ainul mawjud. Jadi ungkapan itu pun ditafsirkan oleh ulama juga, khilaf juga ulama mentafsirkan. Ada yang mengatakan Abu Hasan Asy'ari sebut macam tu, itu secara majaz saja. Wujud itu ya sebenarnya adalah zat itulah. Zat itulah yang wujud. Tapi kenapa disebut sifat wujud? Disebut sifat wujud itu secara majaz saja. Macam kita nak bercakap tu, Allah itu Allah saja tak sedap Allah itu maujud. Nah, jadi sebut juga maujud itu. Padahal Allah itu sudah maujud lah. Yang maujud tu Allah lah. Sedangkan para pentahqiq yang lain seperti Sa'di, ini orang lain pula, itu diandaikan macam tu kata-kata Abu Hasan Asy'ari. Sa'di pula ya mengandaikan, dan yang lain daripada Sa'di mentakwil pula ibarat Abu Hasan Asy'ari itu, dan dia mengatakan bukanlah yang dimaksud itu ain secara hakikat, bukan. Akan tetapi maksudnya bahawa bukanlah wujud itu lebih atas zat. Cuma disebut al-wujud ainul mawjud itu, maknanya wujud itu tak boleh dipisah dengan zat itu. Tak boleh diasingkan dengan zat itu. Dia tak boleh. Jadi sebut ainul zat itu adalah lebih atas zat. Dia tak boleh, bukanlah wujud itu benda yang lebih atas zat. Jadi wujud itulah zat, zat itulah wujud. Itu yang dimaksud kata Sa'di. Pada luarnya sekiranya sah melihatnya. Tak boleh dikeluarkan kalau kita nak diasing, tak boleh. Itu maksud Abu Hasan Asy'ari kata Sa'di. Ini ulama lain dalam tafsir. Berdasarkan ini, maka di dalam menghitung wujud sebagai sifat bukanlah dengan tasamuh, bukanlah dengan majaz. Kerana cukuplah pada sifat itu adanya perbezaan dengan mausuf. Sifat itu lain dengan zat. Mausuf itu zat lah. Meskipun tidak lebih pada luarnya, meskipun tak boleh dipisahkan. Tapi wujud itu sifat juga. Zat itu zat lah. Zat itulah mausuf. Jadi kalau begitu, kata Sa'di, bolehlah disebut wujud itu sifat. Ini ikut Sa'di. Kata-kata Abu Hasan Asy'ari, ulama yang dulu-dulu ni lah, tapi dihurai oleh ulama-ulama yang kemudian macam Sa'di, macam tu dia membuat penjelasan. Tapi Ar-Razi pula, apa dia punya ulasan tentang ungkapan Abu Hasan Asy'ari al-wujud ainul mawjud itu, ya. Dan berkata Ar-Razi serta beberapa ulama lain bahawa wujud itu bukanlah maujud. Wujud itu bukan ain zat, bukan zat. Kerana harusnya sifat wujud itu memang sifat itu. Membezakan bagi mausuf sebab dia berbeza sifat dengan zat lain, sifat lain, zat lain. Berdasarkan ini maka mereka mentakrifkan wujud itu dengan ini takrif wujud. Bukan al-wujud ainul mawjud itu Abu Hasan Asy'ari, tapi dihuraikan jadi takrifnya begini. Jadi wujud itu al-halul wajibah. Wujud itu adalah hal zat itu. Hal keadaan halul wajibatul zat, hal yang wajib bagi zat. Jadi bila zat macam tu wajiblah dia wujud. Madamati zat, selama tetap zat itu dalam keadaan hal itu tidak diillatkan, tapi ghaira mu'allalatin bi'illatin. Yang hala kauni tilkal hal itu dia punya huraian madamati zat itu ya. Kalau boleh itu dekat tu tanda bracket kan. Lepas madamati zat buat kurungan,
hala kauni tilkal hal, dibalas kurungan tu. Itu huraian kepada madamati zat. Ya. Selama tetap zat itu dalam keadaan hal itu. Madamati zat. Selama zat itu dalam keadaan itu, selama itulah wujud itu ada. Atau ta'rif wujud tu. Contohnya lah. Selagi saya ada dalam surau ni, selagi itulah ada itu adalah. Zat saya di sini kan. Selagi itulah ada tu. Ada dah Ustaz? Ada. Dah balik ke? Belum. Ada lagi. Aja tu selama zat tu ada, selagi itulah wujud tu ada dekat situ. Tapi dia ghaira mu'allalatin bi'illatin, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi otomatik bila zat itu ada, wujud itu adalah situ. Jadi tidak dikeranakan dengan satu kerana. Ini nanti dia nak membezakan. Hal juga, hal maknawiyah itu dikeranakan ada sifat ma'ni. Ada qadiran kerana ada kudrat. Ada muridan kerana ada iradat. Itu hal juga. Itu hal yang dikeranakan oleh ma'ni. Yang wujud dengan zat ini tidak dikeranakan. Ada belain dekat situ. Dia nak diterangkan itu. Jadi dia kata, maksud daripada keadaan wujud itu sebagai hal adalah bahawa dia merupakan tengah-tengah wasitah antara maujud dan antara maklum. Nak dikatakan ada pun tidak boleh, nak katakan tak ada pun tak boleh. Jadi kena sebut jugalah wujud. Berdasarkan qaul yang menetapkan adanya wasitah. Ini ada perantaraan, yakni hal tersebut. Ini pendapat yang menghuraikan kata-kata Abu Hasan Asy'ari. Dan makna keadaan hal sebagai wajibatun lizat madamati zat, ini adalah ya bahawa hal itu tetap bagi zat selama ada zat tersebut. Dan dikecualikan dengan perkataan kami, kenapa disebut hal wajibatul lizat madamati zat itu dikeluarkan yang tidak diilatkan dengan satu ilat. Dia ghaira mu'allalatin bi'illatin. Hal yang tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kenapa disebut dengan ghaira mu'allalatin? Untuk mengeluarkan tidak termasuk sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah hal juga. Tapi hal yang dikeranakan oleh ma'ni. Yang wujud ini hal juga. Tapi dia tidak dikeranakan oleh satu kerana. Jadi disebut ghaira mu'allalatin bi'illah tu. Ya, hal diilatkan dengan satu ilat seperti keadaan berkuasa misalnya, sifat maknawiyah. Maka sesungguhnya dia adalah hal yang diilatkan dengan satu ilat, iaitu kudrat. Qadiran itu kerana ada kudrat. Muridan kerana ada iradat. Ya, aliman kerana ada ilmu. Hayyan kerana ada hayat. Yang wujud dengan zat ini tidak dikeranakan macam tu. Itu yang disebut dalam ta'rif ghaira mu'allalatin bi'illatin. Baik. Jadi bila kita bincang tu, pening kepala juga kita. Dia kata akan tetapi jika khilaf ulama mengenai pengertian dari wujud yang kita bincang tadi, cukuplah atas mukallaf itu, kita ni lah akil balik yang wajib belajar tauhid ni, mengetahui bahawa Allah itu maujud sudahlah. Jangan tanya maujud apa, ain zat ke bukan ain zat ke, sifat ke, mu'allalatin bi'illatin ke hal, itu tak payahlah dia kata. Tanpa ada kewajipan, tak ada kewajipan pada mukallaf untuk mengetahui bahawa wujud yang demikian kita bincang. Tapi untuk menambah ilmu tauhid kita bacalah. Tak dapat pun tak apalah. Jangan sedihlah pula. Takut nanti Allah Ustaz aku tak faham ini, habislah fardu ain aku tak selesai lah ni. Jadi dia kata tak payahlah ya. Mengetahui bahawa wujud Allah itu adalah ain zat atau selain daripada zat. Kerana yang demikian ini adalah termasuk dalam di antara kerumitan ilmu kalam. Ilmu tauhid rumit macam ini yang mendalam, tak apalah kita ikuti jugalah. Kalau dapat, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dapat faham. Kalau faham tu bertambahlah ilmu kita. Kalau tak dapat pun tak dapat menangkap juga pun tak salah. Ini bukan kewajipan mukallaf ini. Ini kira fardu kifayah yang macam ini. Ini dia kata min ghawamidi ilmil kalam. Inilah kerumitan ilmu tauhid. Demikian dikatakan oleh Sayyidi Muhammad As-Saghir. Syekh Muhammad Saghir bagi tahu, jangan bimbanglah ini. Ini mendalamlah. Oh, tak apalah. Tapi kita ikutilah. Ada dalam kitab ulama ni. Baik. Itu sakat itu ya. Tapi kita ulang-ulang lah. Kalau kita rasa tak faham, kita baca lagi. Dia nampak tu nanti. Macam tadi lah saya katakan.
Wujud itu diri saya itulah. Itu namanya sifat nafsiyah, itu sifat diri wujud itu. Tapi disebut sifat juga. Tak sedap kalau tak sebut wujud itu kan Allah. Allah saja tak sedap. Allah yang wajib wujud. Disebut macam tu. Baik, perlu diketahui bahawa wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sebagai kesimpulan, wujud itu sifat nafsiyah, sifat diri. Yakni sifat yang berhubung dengan diri atau berhubung dengan zat. Tapi dia bukan dikeranakan oleh satu kerana macam sifat maknawiyah. Sebab hal demikian sebabnya sedemikian kerana diri atau zat itu tidaklah dapat dipahami kecuali dengan sifat tersebut. Zat itu tak dapat faham kalau kita tak sebut wujud itu. Jadi kena mesti sebut juga wujud. Jadi wujud itu sifat diri itu. Jadi zat yang kadim, zat yang tak ada permulaan, tak ada awal, tak ada akhir, itu mesti sebut juga wujud itu. Kalau tidak, tak boleh kita nak sebut tu. Itu dinamakan sifat nafsiyah. Maka tidaklah dipahami akan satu zat kecuali dengan wujudnya. Jadi itu dibincangkan sifat wujud yang pertama tu. Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah tu dalam tauhid, sifatun subutiyatun yadullu wasfu biha ala nafsi zat duna maknan zaidin alaiha. Sifat yang mempunyai ketetapan, yang penyifatan dengannya itu disifatkan zat itu dengan wujud, menunjuk atas zat itu sendiri tanpa ada makna yang lebih atasnya. Bukan nak menambah-nambah zat dengan wujud itu, bukan. Wujud itulah zat, zat itulah wujud. Begitulah. Itu namakan sifat nafsiyah tu. Itu dikata sifatun subutiyatun. Baik, kenapa disebut sifatun subutiyatun pula dalam ta'rif? Seperti dikatakan wujud itu adalah satu sifat bagi Allah Ta'ala, perkataan kami dengan subutiyah ini mengecualikan sifat salbiyah. Sebab wujud ini sifat nafsiyah, tidak macam sifat salbiyah. Sifat salbiyah kita bermula daripada qidam, baqa, ma'alakutu ta'ala lil wadis, muta'ala bin al-syih wa adaniyat. Yang 5 itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu dia lain. Jadi wujud ini sifat yang subutiyah. Sedangkan sifat yang salbiyah itu dia adamiyah, yang bangsa tak ada. Yang wujud ini yang subutiyah. Itu disebut subutiyah. Dia berlain daripada sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah dia menafikan yang tak layak bagi Allah SWT saja. Qidam menafikan ada permulaan. Baqa menafikan ada kesudahan. Mukhalafatuhu menafikan ada kesamaan. Qiyamuhu menafikan ada yang menjadikan. Wahdaniyat menafikan ada yang lain-lain lagi. Atau wahdaniyat itu. Itu semua menafikan yang tak layak pada Allah SWT. Jadi dia tidak sifat subutiyah. Wujud ini sifat subutiyatun. Perkataan kami dengan yadul wasfu biha ala nafsi zat, maknanya bahawa sifat itu tidaklah menunjuk terhadap sesuatu yang lebih atas zat. Jadi bila sebut itu dia bukannya tambahan pada zat, bukan. Tapi diri zat itu. Itu dinamakan dia wujud, itu sifat nafsiyah, sifat diri. Dengan demikian maka perkataan duna maknan zaidin alaiha adalah penafsiran daripada ala nafsi zat. Atas diri zat itu sendiri. Dia bukan nak tambah-tambah, bukan. Tapi tak sebut tak boleh, mesti sebut juga. Itu perbincangan wujud dengan zat itu. Dan perkataan kami itu mengecualikan sifat ma'ni. Jadi bila subutiyah itu lain juga dengan sifat salbiyah, lain juga dengan sifat ma'ni. Sebab sifat ma'ni itu sifatun wujudiyatun, sifat yang bangsa ada. Yang ni sifat yang bangsa subut saja, tetap saja ada pada zat. Tapi yang ma'ni nanti lain. Lain pada ma'ni. Ma'ni itu nanti sifat daripada kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ni. Lain juga dengan sifat nafsiyah. Kerana dia sifat ma'ni menunjuk makna yang lebih atas zat. Dia zaitun ala zat. Kudrat itu bukan zat. Kudrat itu sifat bagi zat. Demikian juga sifat maknawiyah, kerana dia merupakan kelaziman daripada sifat makni. Jadi sifat nafsiyah ini bukan juga macam sifat maknawiyah. Sebab sifat maknawiyah dia melazimi kepada makni. Itu dinamakan dia mu'allalatan bi'illatin. Dikarenakan ada makni baru ada maknawiyah. Dia tidak. Dia ghaira mu'allalatin bi'illatin. Bukan dikarenakan apa-apa. Otomatik zat itulah wujud. Wujud itulah zat. Maka dia pun menunjuk makna yang lebih pada zat, atas zat. Jadi sifat maknawiyah pun lain pada zat. Ma'ani lain pada zat.
Yang sifat nafsiyah, zat itulah yang wujud, wujud itulah yang zat. Bukan nak tambah-tambah pada zat, bukan. Tapi kena sebut juga wujud, sifat wujud. Jadi selesailah surat situ perbincangan wujud. Wallahualam. Akan datang nanti perkataan musannif dengan wal qidamu. Dan qidam akan datang sangat itu je. Jadi kitab ada tuan-tuan, ulang balik. Dia kalau dia tak datang, baca balik. 2 kali. 2 kali tak datang, 3 kali. 3 kali tak datang, baca lagi 4 kali. Sampai datang, insyaAllah boleh faham. Dia tauhid macam tu. Ya, itu saya sebut tauhid ni tuan-tuan, ilmu tauhid. Lepas tu bila kita baca, berilmu, kita faham. Kadang-kadang sekali tak boleh faham, 2 kali, 3 kali tak boleh faham, 4 kali tak boleh faham, sampai faham. Bila faham, dirasa. Ini ilmu rasa namanya. Bukan dibuat. Mereka ilmu faham, kena buat. Ini bukan buat. Jadi iktikad. Itu rasa tu namanya iktikad. Nah. Kalau kata ulama, tahu durian kita tahu kan. Faham durian tu lah. Oh, ini durian di 24. Okey, belah makanlah rasa. Macam mana? Di 24 dengan mesangking. Tak boleh cakap lah. Makan baru tahu. Itu bahasa orang pondok lah. Mengaji pondok ni macam ulama bagi pendekatan. Sebab murid-murid kan terbenung bila belajar tauhid ni kan. Macam mana Ustaz ni? Itu yang akhirnya ni cerita je lah. Bila cerita sampai basar, kan sifat Allah Ta'ala melihatkan segala apa-apa saja dilihat oleh Allah SWT yang mewujud ini. Dilihat oleh Allah SWT. Jadi belajar. Dah satu kelas tu 40 orang murid kan? Faham? Faham. Jadi Tuan Guru nak bagi dia boleh rasa tak yang dia faham tu. Jadi Tuan Guru test lah. 40 orang murid dah diajar sifat basar. Allah melihat segala-galanya di mana saja, terlindung ke apa semua, tak ada terlindung ke Allah SWT. Inkishaf. Faham semua. Jadi Tuan Guru bagi 40 ekor burung puyuh dan 40 pisau. Tuan Guru suruh sembelih burung ini cepat-cepat. Lawan cepat dah siap sembelih, letak depan ni susun. Di mana-mana yang tak dilihat oleh siapa-siapa. Jadi murid-murid ni pun dapat burung, dapat pisau, masuk tandas sembelih, bawa longkang sembelih, belakang sembelih. Letak, kata Tuan Guru. 39 dah siap sembelih dah. Seorang lagi tak sembelih. Pegang aja burung dengan pisau. Kata kawan-kawan, bodoh punya, seorang sembelih pun tak boleh sembelih. Yang lain dah susun 39, yang seorang tu tak boleh sembelih. Jadi bila Tuan Guru terangkan, bagus, suruh sembelih semua, cepat sembelih. Yang seorang ni pula tak boleh sembelih. Kata kawan-kawan, apalah, suruh sembelih burung pun tak boleh sembelih. Tuan Guru kata sembelih di mana yang tak dilihat oleh siapa-siapa. Jadi dia belajar basar tadi bila dia dah rasa, mana saja dilihat oleh Allah SWT. Yang kawan tadi belum lagi merasa. Baru faham aja. Dia sembelih di longkang, ke dalam tandas, ke belakang rumah, ke belakang kelas, ke apa semua. Kata Tuan Guru, inilah dia seorang aja dalam 40 tu, seorang aja yang dapat rasa. 39 belum merasa lagi. Ilmu ada, faham ada, tapi belum merasa. Subhanallah, itu gambaran susah tuan-tuan tauhid. Merasa tu, nak rasa. Rasa tu banyak iktikad lah, jadi keyakinan. Oleh situ, kalau bahasa sekarang, berilmu tauhid satu, faham tauhid satu, berjiwa tauhid itu, nak dijiwai tauhid tu. Jadi kemana-mana saja kita terasa. Rasa tu tadi kan. Kalau sekarang bahasa muda, bahasa sekarang kot, kalau basar tadi di CCTV oleh Allah SWT. Yang itu tu nak merasa tu susah. Itulah gambarannya tu. Tak apalah, kita belajar perlahan. Kitab ada, kita ulang. Tak dapat sekali, 2 kali. Rujuk balik.
Baik, itu saya ada soalan ke? Baik, Alhamdulillah setakat itulah, nanti kita sambung lagi. Oleh itu saya kena guna inilah, kena papan. Kalau tidak kita nanti perbincangan dia panjang, nanti tajuknya kita lupa tau. Ini padahal kita bincang wujud je tu kan. Itu mudah je lah di situ je, tapi penjelasan. Wujud nanti qidam baqa tu macam itulah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, banyak terima kasih. Kita tangguh dengan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.